Okay. So sekarang kita tengok bagaimana data disimpan dalam text file. Data disimpan dan dibaca. How we want to read or write to text file. Okay, instead of storing primitive data values as binary data in a file, sebelum ni kita gunakan binary file, we can convert and store them as a string data. Maksud data yang tersebut kita boleh membaca. This allows us to view the file content using any text editor. Okay, using any text editor. Text editor ni yang saya gunakan tadi adalah Notepad. Okay, Notepad. To write data as a string to text file, use a file writer and print writer object. Okay, so ini apa ni? To write data. Okay, kalau kalau kita nak simpan data dalam file binary, kita gunakan file output stream dengan data output stream. Tapi untuk text file, untuk kita nak menyimpan, kita gunakan file writer dan juga print writer. To read data from text file, use file reader and buffer reader class. Ini kita nak write. Okay, apa beza dia? Untuk text file, kita nak simpan data, kita gunakan file writer dan print writer. Tetapi kalau binary file, kita gunakan file output stream dengan data output stream. Okay. Kemudian untuk nak membaca pula, membaca text file, kita gunakan file reader dan juga buffer reader. Tapi kalau file binary, kita gunakan file input stream dengan data input stream. So you all kena tahu perbezaan dia. Okay, so selalunya dia akan datang sepasang lah. Okay, file writer dengan print writer. Satu lagi file lah, file itu penting lah. Jadi dalam kes ni. Okay, file reader dengan buffer reader untuk kita nak membaca. Okay, from Java 5.0, we can also use the scanner class for reading text file. Ini apa ni? Sekarang ni kita dah Java apa ni? 8.0 ke? Saya tak ingat apa dah. Sekarang ni dah tinggi dah. Yang paling penting dia sekarang ni lebih daripada 5.0. Okay. Mana ni? Text file. Okay, sample writing to text file. Okay, so bagaimana kita nak simpan data dalam text file? Okay, nanti program ni saya tak buat lagi, nanti kita akan tengok lah. Ini kita tengok file output, okay, file. So kita gunakan file. Kemudian untuk nak simpan data dalam text file, kita gunakan file writer dengan print writer. Okay, file writer dan print writer. So kita tengok benda ni, bagaimana dia buat. Out file menjadi parameter bagi kelas file writer. Out file stream menjadi parameter kepada kelas print writer. So dia ada hubungan kait. Out file di sini, out file stream pun di sini, nampak? Okey. Apa lagi? Ini contoh kita nak simpan data. First kali kita simpan data berjenis apa ni? Print line. You nampak di sini, print line. Outstream ni adalah variable daripada print writer. Outstream ni adalah variable daripada print writer. Outstream.print line. Okay. So untuk nak simpan data, kita gunakan print line. Okay, print ke print line terpulang lah. You nak gunakan print ataupun print line. Okay, kalau print dalam satu baris yang sama. Kalau print line baris yang lain. Upstream.printline. So keluar benda ni. Kemudian apa lagi? Hello world. Okay, dia akan simpan hello world. Kemudian dia akan simpan apa ni kita sebut apa ni? Boolean. Okay, kita simpan boolean. Nampak? Okay, itu kita simpan. Kemudian kita nak membaca pun kita gunakan dua kelas yang penting, iaitu file reader dengan buffer reader. File reader dengan buffer reader. Okay, sebelum tu kalau kita gunakan file binary,
kita nak simpan data ni kita gunakan write int. Yang ni kita gunakan write UTF. Yang ni kita gunakan write boolean. Tapi kalau file text file, you just gunakan print line saja. Data ni bergantung. Kalau integer, integer. Kalau string, string. Kalau boolean, boolean. Kalau tu nak membaca, tengok membaca. Bagaimana you all faham dah ni? Maksud dalam text file ni akan ada 3 line yang dia akan baca. Baris pertama yang ni, baris kedua yang ni dan baris ketiga yang ni. Nanti kita akan tengok. Yang ni bagaimana pula ini? Sample reading from text file, kita nak baca. Jadi kita simpan data dalam sample 3.data. Okay. Kemudian kita nak membaca pun dengan benda ni lah. Okay, file yang sama. So gunakan file reader, buffer reader, tu kita baca read line ni. Read line ni adalah kita nak baca satu line. Sekarang ni ada berapa line yang kita simpan dalam file sample 3.dat ni? Ada 3 line. 1, 2, 3. Ada 3 line saja yang kita simpan. So dia nak baca pun, dia nak baca untuk gunakan file reader dan buffer reader. So dia gunakan buffer reader ni adalah variable daripada buffer reader. Okay. Buffer reader ni adalah variable daripada buffer reader. Buffer reader.readline. So dia akan baca. Okay. Macam itulah. Okay, nanti kemudian lagi tak? Okay, ada 2 slide lagi. Okay. Yang ni yang tadi kita tengok penggunaan file writer dengan predator untuk kita simpan data dalam text file. Yang ni kita nak baca data dari text file dengan menggunakan file reader dengan buffer reader. You kena ingat kena ingat bahawa bila you gunakan read line ni dia akan return data dalam bentuk string. So dalam bentuk string. So kalau data tersebut berbentuk integer, so you kena buat apa ni kita panggil sebenarnya conversion, data conversion, integer.parseIn. Okey. Kemudian apa lagi? Ini satu kaedah untuk kita nak membaca dengan menggunakan kelas scanner. Okay, kelas scanner, nestin dan sebagainya. Okay, so kita cuba buat. Yang ni saya tak cuba lagi. Okay. Apa ni? Ini kalau kita baca, kita akan buat demo ini sekejap lagi. Kemudian sample reading text file using scanner. Scanner read line ini gunakan try catch lah. Scanner kena ke infile. Infile ni adalah yang mana? Infile ni adalah yang ni. Kita tengok yang ni dulu. Hari ni saya nak stop sampai 1.5. You ada kelas ke 1.5? Ada tak kelas 1.5? Saya tak ada. Kira tak apa, kalau siapa yang ada boleh leave lah. Okay, saya tunjuk satu persatu lah. Sebab benda ni you all kena masukkan dalam projek. Okay, dalam projek. Okay, kita tengok ini dulu. Kita tengok ini dulu. Saya copy. Ctrl C. Kemudian saya masuk kepada NetBeans. Sekarang keluar NetBeans kan, Azmira? Ya, sir. Okay, saya buat satu package, satu kelas. New Java class. Write, saya buat write data. Tak apalah. Write data dalam text file. Okay, write data text file. Tak apa, saya Ctrl A, Ctrl V. Nampak Ni kelas. Saya tak mau. Okay, kita buang ini. Yang ni
saya gunakan pilih simpan write data text file. Write data text file. Okay. So bila you copy the slide, you kena berhati-hati lah. Kita tengok ini saya buang dulu. Tengok bagaimana you all akan belajar. Okay, file kena declare, dia datang di mana? Datang dari package. Nampak dia keluar dah. Kemudian file writer datang dari mana ni? File writer pun datang dari package yang sama. Nampak? Okey, yang ni saya naik ke atas. Oh. Kemudian print writer pun datang package yang sama. Nampak dia keluar. Kemudian dah habis, apa lagi? Okey, sebab you all melibatkan file. Okey, melibatkan file, out file ni. So you kena ada exception. Java.io exception. Okey, terus IO exception, dan tambah IO exception. Nampak? So ini keadaan you all boleh belajar lah. Nanti kalau benda ni dalam kelas yang sama, you all boleh buat macam ni. Ini saya komen lah. You buat import java.io.star. Itu semua sekali lah kelas yang terdapat dalam package java.io. Ini saya just nak bagi you all faham. Kelas ni datang daripada package yang mana. Ini apa ni? Cuba klik ni. Tak payah convert ke try cache. Okey, sekarang ni kita tengok. Ini adalah data yang disimpan. Data yang disimpan di dalam file apa ni? Sekarang ni saya buat text file. Text file 1. Saya gunakan txt lah senang. Txt untuk text file. Okey, text. Kemudian saya simpan ini hello world kan true, ada 3 saja. Bila you run build successful. Maksud benda ni dah disimpan. Okey, benda ni dah disimpan. Kita cuba tengok satu kita tunjuk apakah metod yang kita boleh guna dalam file print writer ni. Out stream dot print. Okay, so you boleh gunakan print ataupun print line. Tengoklah, you boleh gunakan print ataupun print line. Okay, bergantung kepada apa ni tujuan. Kalau print dalam satu baris yang sama. Kalau print line, nampak? Kalau print line, benda apa yang you boleh simpan? You boleh simpan data yang berjenis string, nampak tadi, string, kemudian boolean, karakter, double, float, int, long. Bergantung kepada jenis data yang you akan supply. So return type adalah void. So tidak perlu assign. So that's why you boleh tengok di mana? Di sini. Nampak? Ini integer, ini string, ini boolean. Itu contoh yang saya nak tunjuk kat you all. Okay, so bila kita run, kita tengok data tu betul disimpan. So kita gunakan, kita tengok di mana file ni simpan, data ni simpan dalam text file 1.txt. Text file 1.txt ni kita tengok nak tengok di mana. Satu package yang sama ni sini. Nampak? Dia dah create satu. Nampak Azmira? Nampak sir. Text file tu kan. So kalau saya buka text file ni, you tak nampak lagi, so saya kena share. Mana text file? Nampak Azmira? Nampak. Text file satu kan, .txt, nampak? Nombor ni, ini dan ini. Ini yang kita sebut sebagai text file. Okay, so kalau kita gunakan text file, benda yang you simpan tu, you boleh nampak kesemuanya. Tapi kalau file benda ni, you akan nampak yang bentuk string ya. Okay, string, kemudian char, itu nampak. Yang lain, untuk number you all tak akan nampak. Ini sebab you all gunakan print line. Print line you all masuk sini. Print line, hello world. Okay, print line, true. Okay. Okay.
Itu contoh. Saya kembali di sini. Okey, kalau saya masukkan apa ni, saya buat satu lagi. Azmira, sekarang keluar apa ni? Naik bin. Okey. Kalau saya gunakan saya gunakan apa ni? Outstream. Tengok, saya guna outstream dot print line. Saya tak gunakan print line, saya guna print je. Saya masukkan 100. Okey, saya gunakan 100. Tengok apa yang terjadi. Bila saya run, dia dah simpan 100, tapi sekarang ni print. Ni print line lower, print line true, ni print 100. So data tu akan berbentuk bagaimana? So saya buka. Okey, sekejap ada masalah sikit. Saya buat satu lagi. Sekarang ni keluar apa sekarang? Naik bin. Okey, print buat selamat. Selamat. So nanti awak boleh tengoklah bagaimana bentuk dia terjadi. Okey. Sorry. Sebang yang ni, sebang benda ni. Print. Tadi print line true kan? Sekarang print saja. So bila saya run, you akan tengok data tersebut sekarang naik bin kan Azmira? Biasa. Okey, nampak saya tengok apa yang saya highlight. Penggunaan print dengan print line. Print okey, bermaksud bagaimana you nak faham? So mula dia akan tulis ini, kemudian dia akan go to new line. Okey, kemudian hello world, setelah tulis hello world dia akan pergi ke new line, true dia akan pergi ke new line. So you akan nampak seperti inilah. So you cuba fikirkan. So dia akan jadi output seperti berikut. Saya tunjuk output dia adalah, nampak Azmira? Nampak? Nampak. Yang ni tadi kita gunakan, tak apa saya tunjuklah. You gunakan tadi apa ni? Dot print line. Print line you guna benda ni. Okay, you guna benda ni kan? Nampak? Kemudian you nampak you buat apa ni tadi? Tak apalah, you refer balik kepada coding tu. So bagian saya buat. Okay. Print line nombor ni, kemudian print line hello world, kemudian print true, kemudian print line 100. So you tengok, kalau you contoh di sini saya gunakan dot print true. So bermaksud setelah setelah true tu disimpan, tapi dia berada dalam baris yang sama sebab dia tak gunakan print line. That's why bila you all buat next time gunakan print 100. So 100 ni akan disimpan pada baris yang sama dengan true, sebab true ni dia tak berpindah kepada baris yang lain. Okey, itu maksudnya. Okey. Mana dia? Bin. Okey. Apa sekarang saya buanglah. Saya buang ni. Saya gunakan print line. So you nanti boleh tengoklah. Okey, nampak ni. Okey. Okey, sekarang ni bagaimana you nak baca? Nak baca file yang telah simpan tadi. Membaca tadi, bila saya refer kepada apa ni? Kepada slide, tak apa, you tak nampak. You tak nampak benda apa. Okey. Ctrl A, saya copy slide. Mana dia?
Okey, di mana dia? Okey. Sekarang ni kita nak copy data yang kita akan baca. Sekarang ni keluar teks PowerPoint kan, Azmira? Yes, sir. Okey, nampak ah? Kita gunakan benda ni lah. Kita nak baca file. Cuba kita gunakan benda ni. Copy. Kemudian kita masuk kepada NetBeans. Kita create satu file. New. Kemudian tadi read data text file. Read data text file. Okay, kita Ctrl A, Ctrl V. Ini yang saya copy tadi, file. Okay. So, saya tukar benda ni kepada read data text file. Okay, selesai. Kemudian, tengok tadi, sekarang ni keluar NetBeans ke Azmira? Yes, sir. Okay, tadi kita write data text file guna apa? File ni kan? Text file. Saya copy lah. Okay, benda ni. So, kita nak baca data daripada file ni. So, kita akan gunakan text file -1.txt. Okay, kita gunakan file reader. File, class file, file reader, buffer reader semuanya datangnya daripada package java.io. Tak apa, saya buang ni. Kita buat sekali lagi. Tengok bagaimana dia akan tengok Dia akan tengok bagaimana dia berlaku. Okay, file datangnya dari kelas daripada package java.io. Nampak? Dia dah ni. Kemudian file reader pun sama juga, datang daripada package java.io. Kemudian buffer reader. Okay, kemudian satu lagi ni. Bila kita ada file, so kita kena menggunakan exception. File not found, nampak? File not found, so dia dah tambah sini. Dan buffer reader pun datang daripada package java.io. Okay, buffer reader sudah keluar lah. Okay, dah habis. Kemudian apa maksud ini? Tadi kita simpan data apa ni? Text file integer. Kemudian apa ni? String dan boolean. So kita nak baca pun kena ikut lebih kurang format yang sama jugalah. Okay, read line ni dia akan contoh bila kita buat buff reader ni. Mana buff reader? Nak tunjuk buff reader. B-U-F-R-E-A, buffer reader lah. Buffer reader dot read line. Nampak? Read line ni, read line dia akan apa ni? Dia tidak ada parameter tapi dia akan return dalam bentuk string. Dia akan return data dalam bentuk string. So, kalau data sebut adalah integer, so you kena tukarkan string kepada integer. Tadi you simpan data dalam bentuk apa ni? Integer kan? Ini bila you all baca data ni, kemudian you all nak tukar ke bentuk data ni, ini dia akan baca data yang mana? 987 ni. Ni adalah integer. So that's why you all kena convert kepada integer. Katakan sini kita tulis max. Okay, metric. Okay, metric. Ataupun kita buat nombor pekerja, NOPAC. Nombor pekerja. Tukar bentuk string. Dan you pun display SOUT apa ni? No pekerja. Kemudian you baca lagi line yang kedua. Line kedua apa line kedua? Kita baca tadi tadi kita baca integer, kita baca yang ni lah, hello world. Hello world. Hello world.
hello world ni dalam string. So you all tak perlu nak convert lah. Okay, contoh you buat tak apalah. Kita buat satu lagi ya. String text apa ni? Message. Kemudian kita gunakan buff reader BUFREAD buff reader dot read line. So kita akan baca second read line, kita akan baca hello. Second data kita akan baca hello world. Okay, hello world. So hello world. Hello world. So kita akan SOUT apa ni? Message. Okay, message. Kemudian second line kita nak baca boolean. Okay, kalau boolean ni bagaimana? String boolean status katakan sama dengan buff reader dot read line. Okay, semua bawah sini kita gunakan read line. Kemudian nampak sekarang ni incomplete. Bagaimana you nak convert kepada apa ni? Kepada ni. Macam ni nak tukar, boleh tukar tak? Boolean dot how to convert boolean. Kita cuba tengok. Boolean ada tak? Boolean dot okay, boolean dot value of. Okay, kita gunakan boolean dot value of. Okay. So kita cut. Okay, so sekarang ni string nak tukar ke bentuk boolean. Okay, string kita nak tukar ke bentuk boolean. Okay. Apa masalah? Ada masalah ke? Ni betul. Yang ni kita kena report lah. Okay, selesai. So, ini adalah kita nak convert string kepada boolean. So, kita buat SOUT. Okay, message ni. Ini adalah status. Okay. Yang ni message. Bukan kita. Okay, sekarang ni boleh tengok. Run. Nampak? Dia keluar. Nampakkah Azmira? Nampak, sir. Okay. So, read line dia akan return dalam bentuk string. So, you kena convert. Kalau integer, convert kepada integer. Kalau boolean, convert kepada boolean. Okay. Kemudian, kalau kita nak gunakan satu lagi, apa ni? Contoh. Okay. Itu yang berkenaan dengan ni lah. Berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan apa ni? Read line. Okay. Kemudian, okay. Ini saya terang dah. Okay. Saya harap you all faham lah. Sekarang ni keluar apa ni? Azmira? Keluar slide. Slide. Okay. So ini saya teranglah bagaimana berlaku. Kita simpan integer, kemudian string, kemudian apa ni? Boolean. Okay. Kemudian kita simpan, kemudian kita baca. Saya tunjuk. Nanti saya akan letak dalam slide dalam group. Kemudian yang ni. Scanner pun kita boleh gunakan kaedah scanner. Okay, kita gunakan. Kalau you tak nak gunakan, kalau you all tak nak gunakan file reader dengan buffer reader untuk nak membaca data daripada text file, you all boleh gunakan scanner class. Okay, scanner class. So, scanner class
dia gunakan seperti inilah. Okay, scanner. Okay. Kemudian kalau integer, next in. Kita cuba kita try baca bagaimana. Boleh ke tak boleh? So, kita dah lagi ni. Kita dah lagi berapa minit? So, saya cuba buat. Saya tak pasti. Saya cuba dulu. Okay, sekarang keluar apa ni, Azmira? NetBeans. NetBeans. Read data text file using scanner. Sekarang dia tengok. New. Kemudian Java class. Guna scanner. Okay, sekarang ni saya copy lah. Saya copy yang ni, read data ni. Ctrl C. Apa masalah ni? Duplicate, tak masalah. Okay. Read data text file gunakan scanner. Okay, read data ni ada masalah ke? Run, tidak masalah. Okay, sekarang ni kita gunakan scanner. Kalau scanner, okay. Macam mana nak buat? Yang ni akan buang. Gunakan scanner, scan equal to new scanner. So ini adalah infal. Okay, ada 3 minit lagi. Scanner ni datangnya dari kelas. Okay, ni scanner. Okay, buffer reader kita tak guna. Kemudian file reader kita tak guna. Kita boleh buang. Sekarang scanner datangnya daripada package. Okay, okay, dah. Sekarang ni kita tak gunakan buffer reader, kita gunakan. Sekarang saya tak pasti. Kita cuba delete yang lain. Okay, sekarang kita guna scan. Sekarang kita nak baca data integer, string dengan boolean. Integer, number ni kita nak baca. Scan dot apa ni? Next. Next in. Next in. Kita cuba display. Dan ni kita gunakan infal. Infal.close. Saya tak pasti. SOUT nom. Dia keluar ke? Okay, so dia keluar benda ni. Keluar. Tapi masalahnya sekarang ni. Okay, keluar. Kemudian cuba baca yang lain. Kita ikut slide. Next in. Okay, kemudian kita baca in. String. Baca string message scan dot next line. Okay, SOUT display message. Keluar atau tak keluar? Sebab dalam slide tidak ada. Dia tak keluar. Okay, so kita baca sekali lagi. Message copy kita baca sekali lagi, run.
Okey, keluar. Okey. Kemudian kita buang ni. Ini adalah string. Sebab kita nak pergi ke next line tau. Dan kita baca lagi boolean. Okey, kita baca lagi scan dot. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Nanti siapa yang dah masa boleh kita berhenti setakat ni dulu. Siapa yang tak ada kelas, saya akan invite dalam grup lain.